Ya, sudah tentu seperti yang Nina katakan, kita nak pastikan pelaburan yang masuk ke negara ini terutamanya merupakan pelaburan berkualiti tinggi, mempunyai teknologi transfer yang baik, meningkatkan peluang pekerjaan. Jadi untuk mengulas lanjut berkenaan dengan memacu pelaburan strategik menerusi bajet 2023, bersama dengan kami di studio ketika ini adalah Profesor Dr. Sufian Jusoh, Pengarah Institut Kajian Malaysia dan Antarabangsa UKM. Prof, terima kasih sudi hadir ke program Niaga Awal ini. Pertama sekali bercakap soal prestasi pelaburan antarabangsa Malaysia yang terus menunjukkan peningkatan pada suku pertama dan kedua tahun ini. Adakah ini dilihat sebagai prospek yang baik ketika kita melalui proses pemulihan, Prof? Ya, terima kasih kerana menjemput saya. Saya lihat bahawa ini adalah satu perkembangan yang baik. Selepas FDI ke Malaysia agak menurun pada musim COVID-19 baru-baru ini. Dan kita lihat mengikut data yang dikeluarkan oleh Jabatan Statistik dan juga oleh UNCTAD, iaitu pelaburan net foreign direct investment inflow pada tahun 2021 ialah sebanyak 11 bilion US dollars. Ini amat menggalakkan dan antara yang tertinggi di negara ASEAN. Dan kalau mengikut data terbaru, kita lihat jumlah pelaburan langsung di Malaysia adalah lebih kurang dalam 800 bilion ringgit. Jadi ini agak menarik kepada kita. Dan kerajaan pada masa ini dalam proses untuk membina satu strategi baru yang dipanggil National Investment Aspiration ataupun aspirasi pelaburan kebangsaan yang menjurus kepada pelaburan berkualiti tinggi dan juga menggalakkan pembinaan talent di dalam negara dan juga membina jaringan pelaburan di kawasan di luar fokus sekarang ini, iaitu menggalakkan pelaburan ke kawasan-kawasan seperti di Pantai Timur, Sabah dan Sarawak. Jadi Prof bercakap galakkan pelaburan. Jadi apakah cabaran utama yang dihadapi oleh Malaysia sendiri dalam menggalakkan pelaburan yang berkualiti tinggi? Okey, yang pertama kita menghadapi isu persaingan. Kerana dalam menggalakkan pelaburan berkualiti tinggi ke Malaysia, kita perlu membina satu kekuatan, iaitu memberitahu kepada pelabur apa kekuatan Malaysia sebenarnya. Dan masalah yang pertama yang kita hadapi sekarang ini adalah berkenaan dengan talent, iaitu terdapat mismatch di antara pengeluaran graduan daripada universiti-universiti dengan demand yang diminta oleh pihak industri. Jadi saya cadangkan supaya pihak industri bekerjasama dengan pihak universiti dalam membina talent yang diperlukan. Yang kedua berkenaan dengan facilitation. Kita lihat dan daripada pengalaman saya, facilitation ataupun pemudah cara yang dibuat di Malaysia ini amat baik dibandingkan dengan beberapa negara lain. Tetapi banyaknya bertumpu kepada facilitation yang diberi oleh MIDA di peringkat persekutuan. Dan kita harus membina facilitation tersebut di peringkat negeri. Kerana kebanyakan pelaburan, mereka perlu membuat fasilitasi ataupun membuat perbincangan dengan pihak negeri. Contohnya apabila ingin mendapatkan tanah, air dan sebagainya. Saya lihat banyak pihak pelabur yang berminat melabur di Malaysia. Tetapi apabila pergi ke bawah, ke negeri, terdapat beberapa isu. Contohnya negeri telah pun menyediakan kawasan perindustrian tertentu tetapi tidak sesuai dengan kehendak pelabur. Information ataupun penerangan berkenaan dengan bagaimana ingin menjalankan pelaburan itu agak kurang. Jadi dan kapasiti. Contohnya beberapa negeri yang saya lihat terdapat kekurangan pegawai yang membantu pelabur dalam menjalankan pelaburan. Jadi saya cadangkan supaya kita tingkatkan kebolehupayaan di peringkat negeri supaya mereka dapat membantu kerajaan persekutuan untuk meningkatkan pelaburan khususnya ke kawasan-kawasan yang perlu ditambah pelaburan seperti di Pantai Timur, Sabah dan Sarawak. Menyebut berkenaan dengan Prof menyebut berkenaan dengan ialah kita nak memperluaskan pelaburan itu. Bagaimana kita nak pastikan bahawa pelaburan ini lebih sekata dan tidak hanya tertumpu kepada kawasan tertentu kalau kita lihat seperti di Selangor, Pulau Pinang, Johor, pandangan Prof?
Saya rasakan bahawa perlu ada promosi pelaburan yang lebih. Ya. Contohnya di Pantai Timur, di Sabah, di Sarawak, di Kedah dan Perlis perlu diberikan niche tertentu. Ya. Dan saya rasa dalam NIA ataupun National Investment Aspiration ini ada dibincangkan berkenaan dengan niche apa. Tetapi pada masa yang sama, kita perlu menggalakkan pelabur menjadi kreatif. Mungkin dia datang dengan idea tertentu. Jadi apabila dia datang dengan idea tertentu, kita perlu memberi tumpuan kepada apa yang mereka ingin labur dan memberi kemudahan kepada mereka. Ya. Yang ketiga, isu berkenaan dengan talent tadi. Pemerhatian saya contohnya di Pantai Timur, apabila dalam keadaan pelaburan tertentu, mungkin kita ada beberapa isu bagaimana ingin mendapatkan talent tempatan untuk mengisi kekosongan di dalam skill area, bidang yang perlu ditambah baiklah di sini. Jadi saya rasa pihak universiti dan juga pihak yang menjalankan latihan perlu bekerjasama dengan pelabur dan juga MIDA untuk mengenal pasti apakah talent demand yang akan berlaku pada masa akan datang. Ya. Dan saya rasa kita juga perlu meningkatkan infrastruktur digital dan sebagainya. Kerana sekarang ini kita berbincang berkenaan dengan ekonomi digital. Tetapi kebanyakan isu berkaitan dengan ekonomi digital ini bertumpu di Kuala Lumpur, Cyberjaya dan Selangor ataupun Pulau Pinang. Jadi bagaimana kita ingin mengembangkan teknologi digital dan ekonomi digital ini kepada kawasan-kawasan lain di Malaysia. Ya. Baik, jadi bagaimana kita nak pastikan pemindahan iaitu pelaburan yang masuk berlakunya pemindahan teknologi dan kepakaran kepada model insan tempatan termasuk pelaburan yang memberikan impak berantai kepada vendor tempatan sekali? Ya, jadi kalau kita lihat setiap pelaburan itu dia ada impak berantai. Ya. Iaitu setiap RM1 peraturannya lebih kurang setiap RM1 dia akan memberi RM6. Ya. Contohnya kita perlukan vendor berkaitan dengan logistik, pembekalan makanan, hotel, perumahan, sekolah. Jadi yang saya pasti ialah setiap pelabur yang masuk ke Malaysia dia tidak membawa 100% daripada negara asal. Betul. Dan mereka perlu mendapatkan perkhidmatan dan sokongan daripada vendor tempatan. Jadi di sini kita perlu mengenal pasti daripada lebih awal. Contohnya katakan ada vendor yang ingin ada pelabur yang ingin membina manufacturing ataupun perkilangan. Ya. Kita kena tahu perkilangan apa. Dan daripada awal lagi dikenal pasti apakah bentuk sokongan daripada pelabur-pelabur tempatan dan juga peniaga tempatan. Jadi dia ada kita panggil dalam economic term backward linkages and forward linkages yang di sini yang kita perlu bina supaya setiap ringgit yang dilaburkan di Malaysia memberikan lebih daripada RM6 yang kita katakan tadi. Prof menyebut berkenaan dengan kerajaan pusat dan juga kerajaan negeri, bagaimana kerajaan negeri boleh menyokong, memperkukuhkan pelaburan dan sebagainya. Jadi bagaimana dalam bentuk sinergi yang boleh diwujudkan di antara kerajaan pusat dan juga kerajaan negeri, bukan saja untuk memperkukuh tetapi nak meyakinkan pelabur bahawa baik kita ada satu ruang yang sesuai, kawasan perindustrian yang sesuai, yang holistik, lengkap, kerana kita tidak mahu hanya usaha itu datang daripada kerajaan pusat sahaja. Peranan yang lebih besar sebenarnya dimainkan oleh peringkat kerajaan negeri. Pandangan Prof? Betul. Sebenarnya dalam hal ini, dalam hal membina pelaburan, kerajaan negeri amat penting. Ya. Saya faham ada kerajaan negeri yang telah membina kawasan industri masing-masing. Tetapi ada juga pelabur yang berminat untuk membina kawasan mereka sendiri. Okay. Jadi mereka perlu diberikan ruang dan fasilitasi untuk mereka membina kawasan mereka sendiri. Mungkin sebab mereka telah lebih ke hadapan, kawasan yang mereka inginkan ataupun industri yang mereka inginkan itu tidak termasuk di dalam perancangan awal kerajaan negeri dan sebagainya. Jadi saya rasa sekarang ini di peringkat MIDA, mereka ada koordinasi di antara kerajaan negeri, kerajaan persekutuan, MIDA dan juga koridor, NCIA, Asia dan sebagainya.
Cuma saya rasa perlu dipertingkatkan koordinasi tersebut bukan sekadar di peringkat agensi pelaburan tetapi agensi sokongan, contohnya immigration, tenaga dan sebagainya. Kemudian perlu juga dibina upaya. Mungkin kita lihat di banyak negeri dia dah ada invest Terengganu, invest Kelantan dan sebagainya. Tetapi jumlah pegawai yang ada mungkin tidak mencukupi dan juga kapasiti mereka untuk berkomunikasi, memberikan maklumat, membina hubungan yang baik dengan pelabur tu perlu mungkin dipertingkatkan lagi. Jadi saya rasa di sini kita dah ada infrastruktur tertentu, kita ada pacu di peringkat MIDA dan bagaimana kita nak transfer apa yang ada di MIDA di peringkat persekutuan kepada peringkat negeri supaya mereka boleh mengimbangi kemudahan yang diberikan kepada pelabur. Baik Prof. Jadi bagaimana untuk pula untuk kita punya pendidik pasaran, kita punya pengguna dan juga daripada sektor swasta, bagaimana kedudukan pelaburan antarabangsa ini dapat membantu mereka dalam menganalisis rangka ekonomi kita pada waktu ketika ini? Okey, yang pertama apabila pelabur masuk, mereka ingin tahu di mana lokasi terbaik untuk pelaburan mereka. Ya. Jadi the first stop is always MIDA. Tetapi selepas itu mereka akan pergi ke negeri sebab pelaburan perlu dijalankan di negeri. Jadi MIDA akan beritahu, okey, kalau pelabur ini hendak membuat pelaburan dalam bidang X, maka negeri 1, 2, 3 mungkin lebih sesuai. Jadi, bila ke negeri, negeri perlu memberikan information. Okey, kalau nak dilabur dalam bidang ini, apa yang kita boleh bagi? Yep. Kalau nak dilabur bidang yang lain, apa yang kita boleh bagi? Kemudian ada information lain, iaitu bagaimana hendak mendapatkan tanah, bagaimana hendak mendapatkan air, gas dan sebagainya. Ketiga ialah berkenaan dengan mendapatkan talent. Ya. Di mana, berapa ramai yang kita boleh adakan dan latihan yang diperlukan, contribution daripada pelabur, contohnya dalam R&D dan sebagainya. Dan yang keempat ialah bagaimana hendak mengurangkan kerenah birokrasi. Betul. Sebab kita faham, bila kita melalui proses kerajaan, dia ada birokrasi. Dan kadang-kadang pelabur asing, dia tak faham birokrasi ni macam mana. Jadi pada kita mungkin ambil benda tu sebagai take it for granted. Ini adalah proses kita. Tapi kita perlu menerangkan kenapa mereka perlu melalui proses tersebut. Dan kemungkinan besar bagaimana kita nak mengurangkan langkah-langkah di dalam proses tu. Jadi saya rasa yang ini yang mungkin boleh ditambah baik. Walaupun kita ni antara destinasi pelaburan terbaik di dunia, tetapi kalau kita boleh tambah baik, kita boleh meningkatkan keyakinan kerana pelabur ni dia bercakap sebenarnya dengan rakan-rakan dia. Betul. Jadi kalau kita berikan kemudahan yang baik, jadi mungkin pelabur ni akan kata okey, datanglah ke Malaysia, datanglah ke negeri ini untuk mereka diberikan layanan yang baik dan diberikan kemudahan yang baik oleh kerajaan. Prof, bercakap berkenaan dengan balik kepada perbincangan kita bajet 2023 ini, apa lagi bentuk fasilitasi yang boleh dilakukan kerajaan, sama ada kerajaan negeri, kerajaan pusat dalam menggalakkan lagi pelaburan, kalau kita bercakap soal FDI, serta pelaburan yang berimpak tinggi, meningkatkan peluang pekerjaan, ada teknologi transfer dan sebagainya, Prof? Okey, yang pertama saya cadangkan kita sekarang ni akan dilancarkan National Investment Aspiration. Ya. Jadi bagaimana kita nak melaksanakan National Investment Aspiration ini di semua peringkat Malaysia, daripada kerajaan persekutuan, negeri dan pihak kuasa tempatan. Ya. Okey, yang itu yang penting. Yang kedua, perlu ada hubungan yang amat rapat di antara universiti dan pelabur. Jadi saya rasa kita selalu lihat, kita minta pelabur datang ke universiti. Ya. Tapi kenapa tidak universiti pergi ke MIDA dan bagi tahu pihak MIDA, okey, kami ada teknologi ini, kami ada talent ini, kami ada pendidikan ini, kami ada kursus ini, kepakaran ini. Dan maka pihak universiti perlu lebih proaktif untuk memberikan kemudahan kepada pihak pelabur.
Ketiga, saya rasa kita perlu kembalikan berkenaan dengan geran research and development yang diberikan kepada pelabur. Apabila pelabur membawa teknologi yang baru, jadi mereka digalakkan bukan sekadar membawa teknologi itu dengan teknologi dan pakar daripada luar, tetapi menggabungkan kepakaran dan teknologi itu dengan teknologi tempatan dan kepakaran tempatan. Yang itu yang penting. Dan saya rasa ada dua lagi isu. Yang pertama, kita belum ada undang-undang pelaburan khusus. Jadi mungkin Malaysia ingin melihat sama ada kita perlukan undang-undang pelaburan yang khusus. Walaupun sekarang ini kita tidak ada dan keadaan amat baik, tetapi mungkin kita boleh tingkatkan. Yang kedua berkenaan dengan yang kita panggil investment grievance mechanism, iaitu sistem di mana pelabur boleh pergi kepada satu jabatan ataupun satu tempat untuk mengadu hal. Contohnya terdapat kelewatan, kemudahan yang tidak diberikan tetapi telah dijanjikan dan sebagainya. Jadi tempat tersebut mereka boleh mengadu hal. Sebab ini adalah antara fasilitasi yang mungkin kita boleh tambah baik di dalam bajet 2023 ni. Prof, akhir sekali kita ada berbaki lebih kurang dalam 2 minit lebih sikit ni. Macam mana kita nak meletakkan Malaysia berbeza daripada negara-negara serantau terutama dalam kalangan negara ASEAN ini, kerana persaingan pada ketika ini cukup sengit. Kita masing-masing, semua negara nak memerlukan FDI. Semua negara dalam proses pemulihan ekonomi mengharapkan banyak lagi pelaburan masuk. Bagaimana kita nak meneliti perkara ini dan juga meletakkan Malaysia itu satu entiti yang cukup kukuh berbanding dengan negara-negara serantau terutama dalam konteks ASEAN, Prof? Okey, dalam konteks ASEAN, kita lihat dalam data sekarang ni didahului oleh Singapura, Vietnam, Indonesia dan Malaysia. Jadi tapi kita perlu melihat perbezaan. Singapura dia dapat kebanyakannya dalam bentuk services dan financial. Indonesia dengan Vietnam kita dulu tahun 90-an iaitu mereka membina infrastruktur dan juga manufacturing dalam teknologi yang mungkin lebih rendah daripada yang kita perlukan. Jadi kita perlu satu membina infrastruktur baru bagi mendapatkan pelaburan dalam teknologi baru. Contohnya nano, digital, drone, UAV, unmanned area vehicle, agritech, education technology, creative economy. Jadi ini yang kita perlu letakkan di mana di bidang-bidang tertentu yang belum lagi diterokai oleh negara-negara lain di ASEAN. Yang kedua, kita perlu meletakkan diri kita sebagai center for value chain and supply chain supaya orang datang ke sini menggunakan Malaysia sebagai tapak untuk melabur dan menyebarkan perkhidmatan ataupun barangan mereka di negara ASEAN. Dalam bidang yang berteknologi tinggi, kita mungkin tidak boleh melawan Singapura, tetapi kita boleh berkawan dengan Singapura sebagai rakan jiran, kerana walaupun tadi dilihat data pelaburan tertinggi adalah daripada Singapura, tetapi modalnya mungkin bukan 100% berasal daripada Singapura. Jadi bagaimana kita boleh menggalakkan orang yang meletakkan modal di Singapura datang melabur ke Malaysia. Baik. Terima kasih Profesor Dr. Sufian Jussof, Pengarah Institut Kajian Malaysia dan Antarabangsa UKM, mengulas berkenaan dengan usaha kita untuk memacu pelaburan yang lebih strategik melalui bajet 2023. Terima kasih, Prof. Terima kasih.